Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Firdaus bin Mazhar. Saya merupakan murid tahun 6 yang bersekolah di Sekolah Kebahasaan Taman Bukit Dahlia. Pada hari ini, saya akan membuat satu resensi buku yang berjudulkan Tarbiyah Sentau. Buku ini dikarang oleh Ahmad Adnan bin Roslan dan diterbitkan oleh Capless Enterprise. Buku ini terdapat menceritakan tentang buruknya zina akibat menjadi anak dahaka kepada ibu bapa kita, akibat mendengar banyak lagu yang boleh melalaikan kita dan sebagainya. Sudah masanya untuk saya menceritakan tajuk pertama yang ada dalam buku ini. Pada tajuk yang pertama, beliau menceritakan tentang masyarakat zaman sekarang yang tidak tahu malu melakukan zina. Beliau pernah berkata, berapa banyak kes kita dengar pada hari ini. Kes seorang lelaki merogol budak perempuan. Berpuluh-puluh lelaki merogol seorang perempuan. Merogol budak tadika, merogol nenek, merogol mak dan merogol adik-beradik kita sendiri. Dan yang lebih mengarut, perempuan merogol lelaki. Di dalam Al-Quran, Allah telah menceritakan untuk kita mengelakkan daripada berdekatan dengan zina. Saya akan bacakan surah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Sadaqallahul Azim. Pada tajuk yang kedua, beliau menceritakan tentang hiburan yang melalaikan seperti K-pop, Believers, BTS, Blackpink dan sebagainya. Beliau bukanlah mengatakan ia haram. Beliau cuma menasihatkan kita supaya tidak sentiasa mendengar lagu tersebut hingga membuatkan kita melalaikan dan lupa tentang Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, apabila kamu melihat kemungkaran, hendaklah kamu mencegah dengan tanganmu. Kamu tak mampu, maka mencegahlah dengan lisan. Jika kamu tidak mampu, maka mencegahlah dengan hati. Maka itu mencegah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Pada tajuk yang ketiga, beliau mengajar 5 cara untuk berubah daripada seorang yang keji ke insan yang mulia. Cara yang pertama ialah melazimi taubat. Cara yang kedua pula ialah jaga solat 5 waktu. Cara yang ketiga ialah tinggalkan kawan yang jahat dan berkawanlah dengan orang yang baik. Cara yang seterusnya ialah denda dan hukum diri sendiri sekiranya anda melakukan kesilapan. Dan cara yang terakhir adalah sentiasa membaca Al-Quran, doa dan berzikir setiap hari. Pada tajuk yang keempat, beliau mengajar 4 tanda-tanda Allah telah menerima taubat kita. Tanda yang pertama ialah kita akan merasai kemanisan dan keseronokan setiap hari. Ia bererti kita akan merasai setiap detik-detik dengan keseronokan. Tanda yang kedua ialah kita akan sentiasa beristiqamah dan bertawakal. Tetapi sekiranya kita tidak jujur, ia tidak akan dikira. Pada tanda yang ketiga ialah kita akan meninggalkan maksiat. Ia bermaksud kita tidak akan melakukan sebarang maksiat walaupun sekali. Dan tanda yang terakhir adalah kita akan meninggalkan kawan-kawan yang berperangai teruk ataupun jahat ataupun ia boleh membawa pengaruh yang buruk. Jadi itu sahajalah yang saya akan terangkan untuk tajuk-tajuk yang saya telah bicarakan tadi ya. Maka sampai di sini sahajalah cerita yang saya dapat sampaikan kepada kamu semua. Saya amat gemar membaca buku ini kerana ia dapat memberi kita pengajaran dan beberapa informasi yang berlaku pada isu semasa. Dan ia juga dapat mengajar kita untuk mengelakkan daripada melakukan zina, derhaka kepada ibu bapa kita dan sebagainya.
Terdapat dua komen yang berada di dalam buku ini. Komen yang pertama ialah akibat dan keburukan menzina. Komen yang kedua ialah pengorbanan seorang ayah yang sia-sia sahaja. Sehingga di sini sahajalah cerita saya pada hari ini. Saya akhirinya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.